Tak kira mana-mana anak. Generasi satu generasi per satu generasi. Sama ada anak dia betul dan cucu dia. Kalau dia kata naslan ba'da naslin, makna naslan yang kedua tu bukan anak dia dah. Anak bagi anak dia. Itu dia panggil Quran lah. Dia majah dia ada Quran lah. Kalau dia tahu wakaf tu mali, aku wakafkan hartaku ini ala auladi atas anak-anakku. Anak-anakku tu anak dia betul. Tapi naslan ba'da naslin, satu generasi berarti satu cucu. Mana maksud anak dia tu bukan anak dia betul lah. Yang anak dia betul pun dia juga. Anak yang bagi anak dia pun masuk juga, termasuk juga. Ini dia panggil umumul majaz. Dia panggil umumul majaz. Tu. Baik. Jadi dia kata al-majaz al-syamil al-am, majaz yang umum, yang syamil, yang merangkumi lil hakikah, itulah anak betul. Kalau tadi pedang wal majaz dan alat-alat perang yang lain. Satu-satu ilmu macam-macam di luar situ. Wa qad kana lahu sallallahu alaihi wasallam suyufun muta'addidatun. Adalah bagi Nabi ini beberapa pedang yang berbilang-bilang, yang berbagai-bagai. Nabi ini ada banyak pedang. Minha al-maksur. Maksur. Pedangnya al-maksur. Panjangnya 99 cm. Pedang lupa panjang-panjang. Kalau kita tengok kita nak kata macam mana berperang. Wa huwa awwalu sayfin. Al-maksur ni, pedang maksur ni awal-awal pedang malakahu yang Nabi milik pedang tadi. Itulah awal-awal yang Nabi milik pedang tadi. Sebab apa awal milik? Di annahu kerana Nabi warisahu, Nabi mempusakai pedang maksud tadi an abihi daripada bapaknya. Mana pedang ayah dia. Bukan kali atau wan dia. Tapi dia ambil, dia warisi daripada ayah dia punya. Tak kira orang daripada siapa, tak kira. Tapi dia ambil daripada ayah dia. Pusaka daripada ayah dia. Sehingga kata ulama, Nabi berhijrah dengan Abu Bakar daripada Mekah ke Yasrib, Nabi bawa pedang tu. Itu pedang al-maksud. Wa minha al-qadi. Al-qadi panjangnya 100 cm. Al-qadi qadi bil qaf wa dhad. Qaf dengan baca qaf dan dha. Qadi. Pedang ni qadi maknanya lurus. Sebab pedang ni dia lurus, dah panjang. Kalau kita tengok di pameran tu, tengok al-qadi, pedang tu dia panjang. Dia panjang. Dia tak bengkok gitu. Dia panjang. Di ujung sikit dia bengkok sikit. Tapi dia panjang. Tu dia panggil al-qadi. Dia pedang ni, pedang hanya sebagai pedang, sebagai untuk mempertahan saja. Dia panggil rafiqul musafir, sebagai peneman musafir. Di dalam mana dia buat pedang tu. Pedang tu dia bukan pedang nak perang. Dia Arab ni dia ada tanda-tanda dia. Kalau dia bawa kuda, bawa unta, pedang tu tak boleh dalam sarung ataupun dia pegang itu, tu dia nak perang. Kalau dia tak gitu saja, dia tak ni. Lepas tu pada masa perjanjian Hudaibiyah kan. Nabi kata, tengok pedang-pedang kami. Pedang-pedang kami semua dalam sarung. Itu maknanya bila pedang duduk dalam sarung tu, maknanya bukan dia nak perang. Sebab Arab ni bila dia buka, dia mesti kena makan orang. Jadi ram dia tarik, dia kena makan. Itu macam hak Yaman tu kan. Dia tu dia simpan, dia tak buka. Kalau dia buka, dia mesti kena makan. Dia mesti. Kalau dia buka tu, dia mesti dia kena. Memang tu habisnya dia tak tahan. Tu memang dia kena bunuh tu. Kalau dia tak kena bunuh, dia bunuh. Sebab itu dia biar begitu. Dia tak tarik. Dia sebagai perhiasan rafiq, peneman dia berjalannya. Rafiq sahabat musafir dia ni. Saya pun dipang untuk mempertahan dia, jaga diri dia saja. Dia bukan untuk nak perang dah. Tapi kalau dia bawa begitu, memang dia nak perang. Tu Arab lagi selewak. Kalau yang tu Arab pegang dia tu, berselewak. Ataupun tak ada sarung, tak ada dalam sarung tu jaga. Di pedang tu ada tertulis La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Di pedang tu ada tulis begitu. Tu qadi. Wa minha Zulfaqar.
Zulfiqar ni merupakan pedang Nabi dapat ghanimah daripada perang Badar. Ghanimah di pas masa perang Badar. Zulfiqar bi fatil fa'i wa kasriha, faqar boleh, fiqar boleh. Zulfiqar. Wa minha ghairi zalik, dan setengah daripada suyuf Nabi lain pada demikian. Lain pada demikian yang disebut Maksur, Qadid dan Zulfiqar. Dia pedang Nabi ni kalau hak popular ada 9. Hak tu ada milik semualah. Dia ada 9. Lahu minal asyafi tis'atun faqat. Bagi Nabi ada 9 pedang saja. Asma'uha marwiyatun an Manfar. Nama-namanya diriwayat daripada ulama. Min hallazi asabahu bi Badrin. Setengahnya pedang yang didapat pada perang Badar. Wa kana yud'a Zulfiqar Padri, dipanggilkan dengan pedang Zulfiqar. Fadri, hendaklah kamu tahu. Wa misluhul qal'i wal battari, perang qal'i nama dia, battar. Wal hatfu qad ja'at bihil akhbar, dan hatfu. Kazalikal mikhzam wal qadir, demikian lagi pedang mikhzam. Qadid, ni yang disebut. Wal adwu war rusubu bis sawabi. Satu lagi pedang adub dan perang rasul. Nama dia pedang rasul. Itu tak boleh dia tak sebut. Wa qad dafa'a sallallahu alaihi wasallam, telah memberi Nabi SAW li Uqasyah, kepada Uqasyah jazla hatabin hina kasara sayfuhu. Nabi pernah memberi kepada Uqasyah, boleh baca Uqasyah, boleh baca Uqasyah. Tasydid dan Uqasyah boleh, Uqasyah boleh. Nabi pernah beri kepada Uqasyah jazla hatab. Nabi pernah bagi kayu, batang kayu. Hina inkasara, jazla ni ma'azuma minal hatab, satu yang besar daripada kayu, wayabis dan kering. Nabi pernah campaklah batang kayu. Hina inkasara sayfu, pada ketika patahnya pedang Uqasyah yaum Badar, pada hari Badar. Waqala, berkatalah dia Nabi, bila pedang Uqasyah ni patah, Nabi baling kayu kat Uqasyah sabut. Nabi kata apa? Idrib bihi, kamu pukullah dengan dia, dengan hatab, dengan jazlah hatab, dengan kayu besar ni. Kamu perang dengan dia. Uqasyah pun heran juga, kayu nak buat apa? Tak ada, Nabi kata kamu pukul dengan ni. Fa'ada, maka bertukar ia jazal hatab biyadi, pada tangan Uqasyah, saifan, jadi pedang sariman yang tajam, tawilan yang panjang, abyadha, putih merlip, syadidan mitan, yang kuat kukuh, bersangatan kukuh. Faqatala bihi, maka berperang ia Uqasyah bihi, dengan pedang tadi, jazal tadi. Pedang itu dinamakan dengan Al-Aun, pedang itu dia panggil Al-Aun. Dan pedang itu sentiasa ada dekat Uqasyah sampai dia syahid. Itu dia syahid pada ketika peperangan dengan orang Betan. Dia meninggal itu, pedang itu bersama dengan dia. Tapi ada juga di situ sanggahan-sanggahan daripada ulama-ulama hadis. Kita tak mahu sebut lah. Baik. Maknanya bertukar jadi pedang. Habis. Wa qawluhu wa haddihi lil haqqi, dan menunjuknya Nabi lil haqqi, kepada yang hak. Dua hak dia. Itu dia akan dibahas dah. Tu dia panggil apa itu ni? Masytur. Ita', Ita'. Ita' tu dua lapah yang sama, tapi bahasanya macam itu. Fa'arsyadal khalqa lidinil haqqi bisayfihi wa hadihi lil haqqi. Qaulu wa hadihi lil haqqi,
atfun ala sayfihi, ataf ke atas sayfihi, bi sayfihi wa hadihi. Okey, tak apa. Fa yasiru takdir, maka jadi takdirnya macam hak tadi. Ambil balik dari mula. Fa arsyada wa arsyadahum, Nabi telah memberi petunjuk kepada khalqa makhluk bihadi, dengan memberi petunjuknya Nabi, dengan hidayahnya Nabi lil haqqi, kepada hak. Hak ni makna apa ni? Hak mana Tuhan yang hak pun boleh. Pada hak ni, pada agama yang hak pun boleh. Baik, kalau begitu, lakin yalzamu alaihi, lazim ke atasnya, ke atas katanya wahadil haqqi ni, atau ala hadza takdir. Gitu. Lakin yalzamu, lazim alaihi ala hadza takdir. Kan dia kata payasiru takdiru. Dia panggil tahaputun, bersesak-sesak. Tahaput ni tikrarul makna bila faedah, berulang-ulang makna tanpa faedah. Jadi mana? Nabi memberi petunjuk kepada manusia kepada agama yang sebenar, dan Nabi memberi petunjuk dengan petunjuknya kepada yang sebenar. Kan tak ulang-ulang tu. Tapi dia zuhir dulu, dia tak sebut lagi hak tu mana apa. Secara zuhirnya tak ada faedah. Tahafutun ni tikrarul makna bila faedah, berulang makna tanpa ada faedah. Berulang 2 kali tak ada faedah. Berulang 2 kali, kalau ada faedah tak apa. Tak ada faedah. Mana? Nabi memberi petunjuk kepada makhluk kepada agama yang sebenar, dan Nabi beri tunjuk juga kepada makhluk dengan pedangnya kepada yang sebenar, agama yang sebenar juga. Tak ada sama. Dia tahaput. Izid takdir, kerana takdirnya begini. Wadallahum bidilalatihi, arsyada mana tunjuk, hadihi mana dilalah. Wadallahum bidilalati, Nabi menunjuknya mereka dengan tunjuknya. Kan arsyada dengan hadihu makna lebih kurang, hidayah di irsyad. Gitu. Jangan berasa payah. Ni. Kena tunggu bagi elok kita faham tu. Illa, melainkan nak boleh macam ni. Anta ja'alil ba'a litaswir. Ba tu nak taswir. Taswir mana? Kena tulis. Taswiri makna al-irsyad. Kena tulis dulu. Ba illa anta ja'alil ba'a. Kalau kita kata taja'ala, domain anta. Kalau kita jadikan antu ja'alil ba', tak boleh. Illa anta ja'alil ba', melainkan bahawa kau jadikan ba' itu litaswir. Nak taswir. Apa nak? Nak taswir mana irsyad? Apa irsyad? Hadis. Tak apa. Habis macam tu lah. Bawa di taswir. Kita nak kerti tu. Bawa di taswir lah apa. Nak bayang. Dia bukan kadang kita belajar semua ni. Kita tak, tapi kita nak praktik tatbik di ilmu yang kita baca tu tak boleh. Tu. Kita mengaji balau, mengaji bayan. Ilmu tu setakat bayan tu. Duduk dalam ilmu bayan tu. Bila baca Quran tak jumpa ilmu bayan tu. Tu jadi masalah. Badik, setakat badik buat contoh habis. Baca dalam Quran tak jumpa badik. Badik pula buat dalam Quran. Jadi tak ada faedah kita belajar malam. Ulama buat ilmu bayan, badik, makni untuk kita faham Quran dan hadis. Ulama buat mantik supaya kita faham ilmu lain. Ilmu mana pun saling tolong menolong. Tolong menolong nak memahami Quran dan hadis. Tiba-tiba kita belajar mustalah hadis, cakap mustalah hadis, tengok hadis tak kita tak faham darajat. Bila kita baca ilmu tauhid, faham takat tauhid saja, mantik kita tak guna. Bayan banyak makni tu lebih penting lagi, nak faham Quran dan hadis. Kita tak guna habis. Tak ada faedah. Ini ulama ni pengguna ilmu ni. Kita faham pun dengan kita belajar baca kitab mereka ni kita faham. Tidak nak kita hanya sekadar tu. Bali taswir. Habis itu bawa duduk bahas ni. Fatahassala. Jadi taswir maknanya nak menggambarkan, nak memberi faham, nak membayangkan apa maksud irsyad. Ini soalannya wa zalikal irsyad musawwar, ditasawwarkan bi hadihi. Jadi hadis itu nak menguatkan lagi, nak menggambarkan makna irsyad. Terpaksa kena pusing itu nak baca nama.
Fatahassala, maka hasillah annal ba'a, ba min haitsu dukhuliha, daripada sekira masuknya ba ala saif, bisa ba yang masuk di atas pedang tu, lil mulabasa, ba lil mulabasa, hasil kesimpulannya. Macam mana dia takdir tadi mula-mula tu, mana arsyadul khalqa lidil haqqi fi halikal mutalabisan bisayfi. Kalau ba tu habis ba alasan lil mulabasa atau li sababiyah, ataupun ba tu ba sababiyah, kama taqaddama bayanu, sebenarnya telah lepas penjelasannya. Wa min haitsu dukhuli ala hadihi, dan dari sudut masuknya ba itu ala hadihi, ba li taswir. Ni ba yang masuk pada bisaihi, ba lil mulabasa, atau ba sababiyah, dengan sebab pedangnya, ataupun bersepakai dengan pedang. Yang bihadihi itu pula, ba tu bukan ba mula basah, bukan ba sababiyah, ba tu li taswir, ba taswiriyah dia panggil. Min haitsu dukhuliha, masuknya ba ala hadihi, wa hadihi lil haqqi lah, ba tu li taswir. Ni guni dia beritahu ba pada bisaibkan wa hadihi apa pada bisaibihi, takdir pe jelas Pak Arsyadul Khalqa. Pak Arsyadul Khalqa bisaibihi, ba tu makna dia mula basah, atau sababiyah. Wa hadihi tu takdirnya ai wa bihadihi, ba tu bukan ba sababiyah, bukan ba mula basah. Ba tak selesai nak kata ba mula basah dengan memberi petunjuk ba tu. Sebab apa? Makna dua-dua ni sama dengan arsyada. Kerana hadihi sama dengan makna irsyad. Jadi ba tu ba taswir. Sampai begitulah. Sampai begitu ulama teliti nak faham satu-satu. Jadi kita ni penisi orang Melayu ni. Penisi lah. Sebab satu lagi, bila hadihi tu maknanya dengan makna bersepakai juga atas kepada dengan bisaipi, makna seolah-olahnya ba tu bukan letak dia. Sebab dia memberi faedah seolahnya pada memberi faham ikrah al-Islam, kita memaksa di atas Islam. Habis. Wa ba'duhum, tak habis. Kata habis tak habis. Wa ba'duhum hamal al-hadiah, sebahagian ulama menanggung hadiah. Makna hadiah tu alal Quran wa sunnah, Quran dan sunnah. Apa makna? Memberi petunjuk kepada makhluk, kepada agama yang sebenar dengan pedangnya dan dengan Quran dan hadis. Tak apa tu. Tanggung makna tu tak apa. Tu faham lah. Tapi zahir lapah tu bukan makna macam tu kan. Kita tengok zahir. Baik. Wa ba'duhum hamal al-hadiyah al-Quran wa sunnah. Jadi itu tak apalah, tak kena takwil lah. Tak kena takwil kata ba tu ba taswir, tak ada taswir lah. Mana dengan pedang dan dengan Quran hadis. Faqad kana sallallahu alaihi wasallam yurasilun nas. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yurasilun nas. Nabi mengutus surat. Yurasil, mengutuskan. Nabi menyuruh, mengutuskan. Dia panggil yurasil, suruh menyuruh. Murasalah, muqatalah. Nabi suruh menyuruh manusia awalan mula-mula bil Quran, dengan Quran, wa dakwah, dan dakwah lil Islam. Fa in ajabu lil Islam fa zahirun, maka menerima mereka itu nas Islam, fa zahir, maka zahir tak apalah. Wa illam yujibu, kalau mereka tidak menyahut seruan Islam Nabi, a'lamahum, Nabi memberi ketahui kepada mereka bitahayyu, dengan bersedialah bil jihad, kepada berperang. Nabi bukan pergi serang begitu saja. Jadi situ makna bisaifihi wa hadihi ni ada dua makna. Jadi makna walaupun hadihi itu tunjuk duduk selepas pada bisaifihi, tapi wa tu bukan memberi faedah tartib. Kan? Wa bukan makna tartib. Maknanya begini, hadihi itu makna Nabi memberi petunjuk kepada manusia dulu. Itu dia kata
yurasilun nas awwalan bil Quran wa da'wah lil Islam. Itu makna hadis. Fa in ajabu lisan fadhahir, kalau mereka terima okey, alhamdulillah. Wa illa, kalau mereka tak terima, a'lamahu, baru bisaif. A'lamahu, Nabi iklankan, Nabi memberitahu kepada manusia bitahayyu, dengan bersedia lil jihad, untuk berperang. Wa hakaza, dan seperti Nabi juga kan, khulafa'nya Nabi wa ashabu, dan sahabat Nabi min ba'di, yang selepas daripada Nabi. Memang lagu tu pun sehingga zaman khalifah Nabi sendiri pun, kemudian pun Nabi mengarahkan gitu. Pertama, dakwah dulu. Kalau mereka terima, alhamdulillah. Tak terima, iklankan dengan berperang. Itu sehingga sampai zaman khalifah dia dan zaman sahabat-sahabat selepas, dan mimba ni wafati, selepas wafatnya Nabi SAW. Sahabat-sahabat dia pun ikut macam tu juga. Iklan mula-mula bukan perang, dakwah dulu, irsyad manusia. Kalau dah tidak ada jalan lain, barulah at-tahayyub, iklan dengan tahayyub bil jihad. Ini pun bayang. Wal muradu bil haq, dikehendaki dengan hak guna di sini. Hak mana? Hak mana? Kita tak tahu. Atas tu ada dua. Fa arsyadal khalqa li dinil haqqi bi saybihi wa hadihi lil haqqi. Murad dengan hak di sini mana? Fi kalamin nazim, pada perkataan nazim syair, ma tabaqahul waqi'u, suatu yang bertepatan akan dia oleh waqi'. Ma tabaqahul waqi'u, suatu yang bertepatan dengan realiti, hakikat. Hak ni mana apa? Sebenar. Benda sebenarnya benar, benda yang bertepatan dengan apa kita cakap tu benar. Cakap benar ni apa dah? Hak dia cakap tu betul dengan apa yang dicakap. Benda yang dicakap tu betul dengan apa yang dicakap. Kalau dia kata dia duduk di Kedah, memang duduk Kedah, nanti dia panggil ma tabaqul waqi'. Maknanya apa? Dia menunjuk maksudnya kepada agama yang sebenar. Okey, agama yang sebenar. Tapi ini wal murad bil haqq huna ma tabaqahu al waqi'u in urida bil haqq al awwal Allahu ta'ala. Allah Ta'ala. Lepas jelah Allah Ta'ala tu naik fa'il urida. In urida bil haqqi al awwal, jika dikehendaki hak yang pertama mana? Li dinil haqq tu. Hak yang pertama, hak yang disebut mula tu, ialah Allah Ta'ala. Baik, jadi makna beginilah. Fa arsyadal khalqa, Nabi memberi petunjuk makhluk kepada agama Tuhan dengan pedangnya dan petunjuknya kepada kebenaran. Salah begitu. Itu kalau kita kata, kalau hak tu makna mutabaqah lil waqi', jika kita kehendaki hak yang mula tu Allah Ta'ala. Ataupun awil muradu bihi huna, ataupun dikehendaki dengannya, dengan hak di sini pada kalam nazim Allahu Ta'ala. Hak tu boleh kena kepada Allah, kerana Allah tu kan Al-Haqqul Mubin, Tuhan yang Al-Haq, yang sebenar. Ini in urida bihi, jika dikehendaki dengannya, dengan hak fil awal, pada yang pertama itu ma tabaqahul waqi'. Jadi mana? Maka memberi petunjuk Nabi kepada makhluk kepada agama Tuhan yang hak dengan pedangnya dan petunjuknya kepada kebenaran. Boleh juga. Dua-dua boleh. Dia tak mau bunyi, jangan dua-dua Tuhan. Itu dua-dua mana ma tabul waqi'. Tu jadi kita. Dia tak boleh dalam syair dua lapah yang sama, makna sama. Faham? Dia tak boleh bunyi. Maka memberi petunjuk Nabi kepada makhluk kepada agama Tuhan yang sebenar dengan pedangnya dan petunjuknya kepada Tuhan yang hak. Dua-dua makna Tuhan tak boleh. Ataupun maka memberi petunjuk Nabi kepada makhluk kepada agama yang sebenar dengan pedangnya dan petunjuknya kepada yang sebenar. Tak boleh. Mana sebenar? Dia kena tukar salah satu. Hak mula tu Allah, tapi hak yang kedua mutabatul waqi'. Tu hak mula tu mutabatul waqi', hak yang kedua tu hak mana Allah. Supaya apa ni? Hak lepas takut jadi ita.
Dalam syair dia taklif bertemu dalam bait syair ni dua lafaz yang sama, makna sama. Tapi sebenarnya tak itok tu, dia bukan masytur tu. Itu kita bahas lah, tapi sebut pi lah. Takutnya ada orang iktiraf. Dia pandangan-pandangan ni macam-macam. Ada ulama syarat, tak syarat dia payah. Jadi kita takwil siap. Kalau makna lain tak apa. Jangan lupa hal lepas-lepas jangan lupa. Itok tu dia itok lupa dah je. Dia tak faham, tengok balik. Sebab tu kitab kuning ni, kitab kuning nak baca dia kena ada bekal banyak. Kitab kuning tu yang orang takut nak baca. Dia bekal kena banyak. Bayang, dia nak main duduk ni, dia kena ada baik, dia kena bawa bayan, dia kena bawa balik, ma'ani, aruk, kawafi, dia kena tanggung semua. Kena main sini, dia tak bawa aruk, kawafi, dia tak bawa bayan badai, majas mursal, dapat dah. Itok, tu istilah ilmu qafiah. Qafiyatun, dia tak tahu je noh. Tu yang kitab kuning ni orang takut. Orang takut kitab kuning ni. Bila dia nak baca taklif, dia peleceh kitab kuning tu. Kitab kuning, kitab kolok, dia baca taklif. Dia baca kitab kuning taklif, dia kena ikut nahu surah. Dia tak ikut apa dan sebagainya, dia tak boleh faham. Sebab tu paksa kena baca macam tu. Dia kena baca. Kalau kitab kuning, dia kena baca macam saya baca. Satu terjemah. Kita tak terjemah cara moden. Terpaksa kita kena baca begitu. Sebab tu kitab tu saya tak galakkan baca mengaji kitab ada terjemah tu. Tapi kalau ada pun kita tengok Arab ni, tengok terjemah. Terjemah tu biarlah dia terjemah. Baik. Itok. Disebut. Jadi palai sapi, kalau begitu palai sapi kalam musnad tidaklah pada kalam musnad itok. Itoun. Tak nama itok. Bahkan fihi al-jinas tam, jinas tam. Jinas tam setengah daripada kalam yang balawah. Itu pun saya sebutlah, dan dia sebutlah itu jinas tam. Dia termasuk dalam jinas tam. Lapasnya sama, maknanya lain. Wapi kalam musannif, perbahasan pada kalam musannif ni ma taqaddama, sebenarnya marah yang mana min annaha, daripada sesungguhnya laisat minal mastur, bukan daripada mastur. Wa fi kalamil musannif ma taqaddama min annaha, daripada sesungguhnya ma taqaddama tu laisat, bukanlah ia, ma taqaddama perbahasan nak dulu, minal mastur, daripada mastur. Ma ni minal abiyat, daripada bait-bait tu, daripada bait syair tu. Laisat minal mastur, dia bukan mastur. Mastur pun dia sebut dah, saya tak mau ulang. Habis. Itu dia panggil hak. Tak apa, dia nak sebut nanti. Beza hak dengan sidik. Biar pergi dulu. Wa'lam. Ini dia nak cerita apa perbezaan di antara hak dengan sidik. Wa'lam annahum, ulama fassarul haqqa, ulama mentafsirkan hak bi annahu, hak ni al hukmul ladzi tabaqahu al waqi'u, hukum yang bertepatan akan hukum tadi oleh waqi', realiti ataupun hakikat. Hukum tu bertepatan dengan waqi', bertepatan oleh waqi'. Mana realiti dengan hukum tadi bertepatan. Wadidduhu, dan lawannya lawan hak al-batil. Hak ni lawannya batil. Hak lawannya batil. Tahu mana Tuhan kata? Ja'al haq wa zaqal batil. Bila datang hak, terhapuslah batil. Itu batil. Bila kita faham hak ni apa dia? Hukum yang bertepatan dengannya oleh waqi', oleh realiti. Tepat dengan realiti. Wajidu al-batil, lawannya batil.
Wa fassaru as-sidqa, dan ulama mentafsirkan sidik bi annahu, sidik ni pula al-hukmul ladzi tabaqal waqi', hukum yang bertepatan ia akan waqi'. Dia tu menepati waqi'. Tadi pula waqi' menepati dengan hukum tadi. Nampak? Dia kena kira nahwu tu. Waqi' tu al-hukmu allazi, hukum yang menepati akan dia oleh waqi'. Makna kalau kita ni hukum tadi, kalau kita pelaga dengan waqi' tepat. Kita ambil waqi', letak dengan dia, betul. Tu dia panggil hak. Hak tadi pula, hak yang sirik ni, hukum yang tabaqa al-waqi'ah, kita ambil dia, letak di waqi', betul. Hak tadi ambil waqi', letak dekat dia, itu hak. Hak ni pula kita ambil dia, letak di waqi', betul. Itu sirik. Mana? Sebab tu bila kita pergi tengok, sebab tu bila kita nak tahu benar tak benar, kita ambil, kita percaya, kita pergi tengok. Oh, benar. Kita kena ambil, kita pergi letak di dia, pergi letak di waqi'. Tu hak ni. Mana hak waqi' main pelaga dekat kita. Hak kita hukum, waqi' main dekat kita. Hak tadi kita hukum, kita letak di waqi'. Tak apa, nanti dulu hak tu. Wa fassaru sidqa bi annahu al-hukmu, sidik ni hukum. Hukum ni nisbah kalamiah. Nisbah kalamiah. Nisbah kalamiah hak kita cakap ni tepat dengan waqi', dengan realiti.